Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zulfan Uzair bin Zainuddin. Dengan kad pelajar 2021513763 akan menerangkan sekularisme dan kemunculan awal di Malaysia. Apa itu sekularisme? Sekularisme adalah satu fahaman yang memisahkan urusan agama dan kehidupan dunia seperti politik, pentadbiran, ekonomi dan pendidikan. Sekularisme berasal daripada perkataan Latin saeculum yang bermaksud masa, iaitu kini dan zaman ini. Sekular dalam bahasa Arabnya ialah al-imaniyah yang diambil daripada perkataan ilmu. Dari segi sejarah, proses sekularisasi moden bermula sejak ketuanan gereja dipertikaikan oleh pemikir dan ahli falsafah Eropah pada zaman kesedaran iaitu Enlightenment kira-kira 500 tahun lalu. Namun, sekularisme benar-benar bertapak di barat lebih kurang 200 tahun lalu apabila sains dan teknologi membuktikan kebanyakan soal duniawi yang sebelum itu ditentukan oleh gereja banyak yang karut dan tidak masuk akal. Walaupun timbul gerakan anti-agama di barat, terutama kira-kira 100 tahun lalu, agama-agama tetap berkembang kerana ia keperluan rohani manusia. Kebebasan agama dan budaya sememangnya dipertahankan oleh kebanyakan sistem demokrasi, terutamanya di barat dan beberapa negara di timur. Kebanyakan negara yang mengamalkan sekularisme dan demokrasi, kebebasan beragama menjadi hak asasi rakyat, walaupun agama tidak menguasai politik. Pada masa yang sama, kuasa politik tidak dibenarkan mengganggu hak agama di luar bidang pemerintahan dan pentadbiran. Yang menjadi isu ialah negara-negara di mana agama yang dianggap isu besar dan sensitif, terutamanya di negara majoriti penganut agama Islam, termasuklah di Malaysia. Bagaimanakah sekularisme muncul di Malaysia? Walaupun sejak 100 tahun lalu, umat Islam di Malaysia teguh dengan agama mereka, kehidupan seharian tidak dijadikan isu agama. Mereka tahu membezakan baik dan buruk mengikut ukuran pada zaman berkenaan. Oleh itu, apabila penjajah British berpakat dengan UMNO untuk memerdekakan tanah air pada tahun 1957, Islam dijadikan agama persekutuan, tetapi Malaysia tidak diisytiharkan sebagai kerajaan Islam. Ini bukan tuntutan British, tetapi kehendak majoriti orang Melayu yang disuarakan melalui UMNO yang dipimpin oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj pada masa itu. Sekularisme di kalangan pelajar. Selepas pelajar-pelajar Melayu yang belajar di negara-negara Arab dan Amerika Syarikat pulang ke tanah air pada awal tahun 1970-an, bermulalah era kebangkitan Islam. Kebanyakannya ingin kepada Islam kerana merasakan proses modernisasi sudah meninggalkan Islam jauh ke belakang, walaupun alasan mereka berteraskan kepada apa yang ditafsirkan sebagai masalah moral. Pelajar-pelajar Melayu itu terpengaruh dengan gerakan penentangan umat Arab dan Parsi terhadap kerajaan Amerika di Timur Tengah yang terperangkap di dalam Perang Dingin. Kejayaan puak fundamentalis Iran mencuri revolusi 1979 yang dihasilkan oleh kaum pekerja negara itu yang tidak tahan lagi dengan penindasan Shah Iran menyebabkan golongan minoriti agama menjadi pujaan di kalangan umat Islam yang selama ini melihat modernisasi sebagai syaitan yang menjadi punca kemiskinan dan kemunduran. Sekian daripada saya serahkan kepada Arif. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Rifaiman bin Muhammad Mezan. Antara faktor awal sekularisme berada dalam Turki adalah selepas kejatuhan Khilafah Turki Uthmaniyah. Sistem sekularisme ni mula menyebar kepada masyarakat Turki selepas kejatuhan tersebut. Pemodenan dan persifilan baru mula diperkenalkan oleh kerajaan di bawah naungan Mustafa Kemal Atatürk. Republik Turki yang mula terbentuk, mereka memberi peluang kepada Mustafa Kemal Atatürk untuk mengambil alih Turki berdasarkan apa yang dia nak, seperti westernisasi, sekularisasi dan nasionalisme. Perkara pertama yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Atatürk, dia mengambil peradaban barat masuk ke dalam negara Turki sebagai alasan untuk memodernkan masyarakatnya dalam diri sendiri. Zaman keilmuan Turki semasa itu tidak lagi dapat mempertahankan pengetahuan Islam selepas masyarakatnya harus mengambil peradaban barat dalam diri mereka dan segala penyebaran Islam harus dihancurkan. Langkah seterusnya dilakukan oleh Mustafa Kemal Atatürk adalah menyerap masuk sistem sekularisme yang memisahkan nilai agama dari kehidupan, sama seperti yang dilakukan oleh negara barat. Pemisahan tersebut dari sudut politik, sosial, pembelajaran dan ekonomi.
dan terus bertukar negara Turki sebagai negara sekular. Selain itu, Mustafa Kemal Atatürk juga telah menghapuskan jabatan khilafah dan perlembagaan kesultanan. Sultan Hamid II dipaksa keluar oleh Mustafa Kemal Atatürk supaya tidak ada lagi dualisme di dalam negara Turki. Kemudian beliau memindahkan jabatan syariah dan lembaga wakaf kepada Perdana Menteri. Pada tahun 1924, Mahkamah Syariah dan Undang-Undang Syariah Islam akan digantikan dengan Western Legal Code yang diambil oleh Undang-Undang Sivil Swiss, Hukum Jenayah Itali dan Undang-Undang Perlembagaan Jerman. Wujudnya sistem undang-undang ini supaya semua urusan tidak lagi di bawah syariat Islam, termasuklah perkahwinan. Selain itu, dari segi pembelajaran pula, segala pembelajaran agama Islam dihapuskan sedikit demi sedikit pada tahun 1935. Segala madrasah ditutup dalam negara Turki dan bahasa Arab pula digantikan dengan bahasa Latin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najana Biha binti Zulkifli. Saya akan menerangkan tentang implikasi-implikasi sekularisme dalam Malaysia. Implikasi pertama, wujudnya pemimpin dan pimpinan yang lemah. Pemimpin yang lemah sudah pasti tidak dapat membezakan antara perkara baik dan perkara buruk serta bertindak tanpa mengikut hukum-hukum ataupun ajaran Islam yang telah Islam tetapkan. Sebagai contoh, dalam bidang politik di negara Malaysia, fahaman sekularisme ni sebenarnya dah lama tersebar luas dan diamalkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan pihak yang bermatlamatkan kekayaan dan material semata-mata tanpa memikirkan soal halal, haram dan kebajikan masyarakat. Sistem Islam telah wujud tetapi fahaman sekularisme masih menebal dalam diri pemimpin-pemimpin sehingga tidak lagi mengambil konsep ajaran Islam untuk keseluruhan urusan negara. Malah dalam aspek pelaburan dan perniagaan, arak dan judi masih terus dibiarkan dan diluluskan permitnya. Selain itu, amalan riba semakin berleluasa. Seperti yang dapat kita lihat pada masa kini, ada sesetengah daripada ahli politik yang tidak bertanggungjawab mengamalkan konsep cash is king. Dalam bahasa Melayunya, duit adalah raja atau segala-galanya semasa membuat apa-apa keputusan. Bagi sesetengah pihak, duit merupakan habuan, makanan atau tiket untuk mendapatkan sesuatu yang mereka impikan selama ini. Sebagai contoh, jawatan, pengaruh, kuasa, pangkat dan kemenangan. Ada juga daripada mereka menganggap bahawa jawatan yang disandang atau jawatan yang dipikul itu menjadikan mereka lebih kebal daripada dikenakan apa jua hukuman undang-undang. Oleh kerana itulah, kalau kita dapat lihat sekarang ni, banyak kes yang sewenang-wenangnya ada yang melanggar undang-undang tanpa rasa bersalah, risau dan takut kerana rasuah adalah pilihan utama mereka bagi menutup aib atau mengelak daripada dikenakan hukuman undang-undang tersebut. Seterusnya, corak sistem pendidikan yang lebih mementingkan hal-hal dunia tanpa mengambil kira kepentingan jiwa dan iman yang diperlukan bagi membentuk akhlak dan moral individu. Sistem pendidikan negara disusun daripada prapersekolahan iaitu prasekolah sehingga kepada peringkat tertinggi iaitu universiti mengambil dasar sekular. Ini terjadi apabila aliran sekolah sudah ditetapkan oleh kerajaan. Ada sekolah yang beraliran agama dan juga ada sekolah bukan aliran agama. Pengajian subjek-subjek umum di sekolah digubal menggunakan idea-idea barat yang tidak disepadukan dengan pemikiran Islam. Lebih menyedihkan lagi apabila aliran pendidikan Islam semakin dipandang remeh, dipandang sepi dan amalan syariat Islam hanyalah dikhususkan di sekolah beraliran agama sahaja seperti kewajipan menutup aurat, pengajaran kurikulum dan aktiviti-aktiviti kokurikulumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fairsul Izzati. Jadi, kesan lain untuk sekularisme ni adalah ia akan menyebabkan kuasa politik di sesebuah negara itu menjadi semakin tidak demokratik. Kerana apa? Kerana mereka telah membawa aliran kapitalisme yang datang daripada barat masuk ke dalam kuasa politik mereka. Apa beza demokratik dengan kapitalisme ni? Seperti yang kita tahu, Malaysia mengamalkan sistem demokrasi di mana rakyat ada hak mutlak ataupun kuasa untuk mereka pilih siapa yang mereka nak jadikan ketua dalam negara mereka. Tapi kapitalisme tak bekerja macam tu.
kapitalisme ni dia memberi benefit ataupun manfaat kepada satu pihak sahaja, tapi pihak yang lain akan rugi dan terkesan. Bila aliran kapitalisme ni dah masuk ke dalam sesuatu kuasa politik, ia akan menyebabkan orang yang berpengaruh ni tadi merasakan diri mereka tu ada kuasa penuh. So diorang boleh buat apa sahaja yang mereka suka asalkan sesuatu perkara tu memberi manfaat kepada mereka. Jadi bila dah berlaku macam ni, kesannya kepada siapa? Kesannya kepada rakyat. Rakyat yang akan rasa susah, rakyat yang akan rasa ditindas. Perkara ni dah larilah pada landasan Islam yang sebenar. Sebab kita tahu dalam Islam untuk menjadi seorang ketua, terutama sekali ketua sesebuah negara, ketua tu kena mensejahterakan rakyat. Tapi kapitalisme ni terbalik. Rakyat pula yang mensejahterakan ketua tu tadi. Yang keduanya pula, sekularisme ni akan memberi kesan kepada sesebuah negara, terutama dari segi aspek sosial. Kerana apa? Kita tahu sekularisme ni dia macam pecahan kehidupan dunia dan agama. Perkara ni akan menyebabkan seseorang tu boleh pilih lah dia nak hidup macam mana. Dia nak hidup secara duniawi ataupun hidup beragama. Bila agama diletakkan di belakang, dah jauh, jiwa seseorang tu akan jadi kosong, tak tenteram. Benda ni akan bagi kesan jangka panjang kepada negara sebab ia akan melahirkan satu pembangunan insan yang tak seimbang. Kerana apa tak seimbang? Sebab kita dah membelakangkan agama tu tadi. Maka terhasillah aktiviti-aktiviti yang memang sahlah salah, seperti penagihan dadah, keruntuhan akhlak, ataupun yang paling ketara sekarang yang kita boleh tengoklah dekat Malaysia, LGBT. Assalamualaikum. Hai, nama saya Muhammad Muammar bin Wasaifani. Jadi tibalah giliran saya untuk menerangkan cabaran di dalam menghadapi sekularisme. Jadi cabaran dalam menghadapi sekularisme kita boleh terbahagikan kepada dua, iaitu cabaran daripada umat Islam itu sendiri dan juga cabaran daripada Barat. Umat Islam ketika kini telah pun menjadi satu golongan yang mereka sendiri telah menolak ataupun mereka tidak melaksanakan perkara-perkara kewajipan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti melaksanakan solat, puasa, zakat dan sebagainya. Terusnya cabaran daripada Barat. Cabaran daripada Barat kita boleh mengambil kepada dua cabaran, iaitu cabaran dari segi pendidikan dan juga cabaran dari segi teknologi. Dari segi pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan yang amat terbatas tentang perkara-perkara asas dan ilmu agama dan ilmu sains moden. Dan disebabkan itu umat manusia ketika ini ia berlakunya ilmu-ilmu moden yang mungkin mengandungi unsur-unsur sekular yang bertentangan dengan roh-roh Islam dan ketidakupayaan membuat penyepaduan antara ilmu agama dan juga ilmu sains moden yang menyebabkan berlakunya penyelewengan dalam ilmu pengetahuan. Seterusnya, ilmu Barat telah pun mempengaruhi ilmu-ilmu utama. Antara ilmu-ilmu utama adalah seperti ilmu perubatan, ilmu fizik, ilmu astronomi, ilmu matematik, ilmu sains, ilmu sosiologi, psikologi dan sebagainya. Ilmu-ilmu ini telah pun diajar dalam institusi pendidikan yang mana mereka telah mengambil contoh-contoh daripada Barat dan juga ia menyebabkan ia terpisah jauh daripada roh-roh Islam. Sedangkan ilmu-ilmu ini juga telah dipelopori oleh umat Islam. Kebanyakan daripada itu telah diambil oleh dari contoh-contoh daripada Barat. Terusnya kepada teknologi. Seperti yang sedia maklum, teknologi adalah merupakan satu kepentingan dalam kehidupan manusia, dan teknologi merupakan satu dunia yang tiada ruang batasan. Manusia mudah untuk menyelusuri ataupun mudah diterobos kepada ilmu-ilmu luar, mudah untuk menerobos ke dalam pemikiran umat manusia ketika ini. Jadi masyarakat dunia ketika ini telah pun didedahkan dengan bahan-bahan percetakan dan bahan-bahan bacaan daripada luar, sama ada daripada luar negara ataupun daripada dalam negara itu sendiri. Jadi dan disebabkan itu tiada tapisan-tapisan yang efektif menyebabkan bahan-bahan bacaan yang luar yang tidak sepatutnya masuk ke dalam satu negara, dibenarkan untuk masuk ke satu negara, telah masuk ke dalam pemikiran-pemikiran umat manusia ketika ini. Jadi kesimpulannya, kita sebagai umat manusia ataupun yang lebih tepat lagi sebagai umat Islam perlulah
untuk mengkaji ataupun untuk memahami ilmu-ilmu agama lebih mendalam, supaya kita tidak mudah untuk mempengaruhi ataupun dipengaruhi daripada pemikiran-pemikiran seperti barat dan sebagainya. Jadi saya ingin memetik salah satu kata daripada Yusuf Al-Qaradawi pada tahun 1985, iaitu beliau berkata, kelemahan yang melanda umat Islam ketika ini berpunca daripada kurang kesedaran, lupa din, tidak menggunakan seluruh kekuatan dan potensi, tidak berdikari dan banyak bergantung kepada barat, daya berfikir yang kerdil, sempit dan jumud, budaya taklid yang merugikan, kekuatan rohani yang pudar, ketadusan ilmu, muflis idea, muflis akhlak, ukhuwah antara umat yang lemah, kerja tidak berkualiti dan kurang produktiviti, serta membiarkan sahaja sumber ekonomi dieksploitasi oleh musuh. Jadi itu saja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada Aiman Hakimi untuk kesimpulan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Aiman Hakimi bin Ahmad Zaini. Nombor kad matrik saya bernombor 2021515953. Dan hari ini saya akan membuatkan kesimpulan tentang topik kita, iaitu sekularisme. Sekularisme adalah musuh umat Islam. Umat Islam dan para pemimpin mestilah menjadikan keseluruhan ajaran perintah Allah SWT dan Rasulnya sebagai perlembagaan dalam kehidupan. Fahaman sekularisme adalah bahaya yang boleh merosakkan akidah umat Islam dan kita perlu menjauhi serta memerangi sehingga ke akar umbi. Ia bukan sahaja merosakkan kehidupan masyarakat Islam, malah membawa dan menjerumus umat Islam ke neraka Jahannam. Dua tokoh Islam iaitu Al-Attas dan juga Al-Qadrawi mempunyai pandangan yang sama, di mana Islam dan sekularisme bukan sahaja bercanggah, bahkan menentang ajaran Islam yang benar. Dua pendapat daripada dua tokoh terulung ataupun ilmuwan Islam ini menunjukkan bahawa isu sekularisme ini tidak boleh dianggap ringan oleh umat Islam. Kesimpulannya, fahaman ataupun ideologi dan teori yang bertentangan yang melampaui batas-batas Allah perlulah ditolak secara terang-terangan seperti sekularisme ini. Ia merangkumi semua fahaman yang dicipta pada zaman dahulu, kini dan pada masa akan datang. Sesungguhnya umat Islam adalah agama yang merangkumi semua aspek dalam kehidupan. Kita hendaklah beramal dengan Islam secara keseluruhannya dan bukannya secara memilih sebahagian dan menolak sebahagian yang lain seperti sekularisme. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.